أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para hadirin sidang jemaat, alhamdulillah, sama-sama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat, rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita bersama. Alhamdulillah, kita dapat berhimpun di hari yang mulia. Boleh dikatakan hari ini adalah dua kemuliaan yang berhimpun pada satu hari. Maka alhamdulillah, sebelum dari itu marilah kita sama-sama bertakwa diri kita, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar takwanya. Dalam arti kita sama mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama ada perintah wajib atau perintah sunat. Dan sama-samalah kita menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang berupa haram ataupun yang makruh, bid'ah dan sebagainya. Para hadirin sidang Jumaat, dengan izin Allah Subhanahu wa taala hari ini saya dapat berkhutbah di sini dalam arti silaturrahim dengan adik-beradik di sini. Maka alhamdulillah, di hari yang mulia yang saya kata saat ini, dua kemuliaan yang ada pada hari ini. Satunya hari Jumaat sebagai hari raya mingguan, dan yang kedua adalah hari Ashura mengikut takwim, setengah-setengah takwim, dan bagi takwim negeri kita Sia iaitu Ashura adalah esok hari. Maka beruntunglah bagi orang yang boleh peluangkan diri mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa sunat. Kerana janjian Allah, janjian Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang puasa sunat, sebagaimana sahabat menanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimanakah bagi orang yang puasa sunat hari Ashura?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faqal yukaffiru as-sanatal madiyah." Itu adalah di antara kelebihan, keuntungan mereka yang luarkan diri hari ini, mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapat satu maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala setahun yang telah lepas. Para hadirin sidang Jumaat, munasabah dengan kedatangan bulan Muharram, dan kita sebagai orang Islam disuruh supaya kita mempelajari sejarah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Belajar sirah Rasul, sejarah Rasul adalah untuk ittiba' dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kedatangan awal tahun Hijrah adalah membawa arti yang penting bagi seluruh umat Islam. Kerana hijrah adalah perkara, hijrah itu sendiri adalah satu perkara yang pernah berlaku pada diri
kepada diri para nabi sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Ismail, Nabi Ibrahim juga pernah hijrah. Nabi Musa, Nabi Yakub, mereka juga pernah hijrah. Maka tidak peliklah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang Allah SWT jemput hijrah, maka itu bukan benda pelik dan benda luar biasa. Para hadirin sidang Jumaat, dengan berlakunya bulan Muharram, maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab untuk menentukan tahun baru Hijriah Islam, maka di dalam bulan Muharram ini juga Sayyidina Umar cuba manggilkan beberapa orang sahabatnya radhiyallahu anhum untuk menentukan bila kita nak menentukan hari, tahun dan sebagainya. Di situ banyak pengesyuran supaya dimula dengan hari beranak Rasulullah, dan ada juga yang mengesyur dengan berbagai-bagai pengesyuran, tetapi di akhirnya mereka bersetuju untuk menentukan satu hijrah, iaitu 1 Muharram, mula dengan tahun hijrah, bermulanya hijrahnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah kepada Madinatul Munawwarah. Para hadirin sidang Jumaat, hijrah, kerana dengan hijrah adalah membawa perubahan yang banyak. Dengan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dapat mengubahkan kehidupan masyarakat jahiliah. Dengan hijrah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mengeluarkan manusia yang berada di dalam kejahilan, di dalam kekufuran, kepada sinaran cahaya Islam dan juga al-iman. Dan juga dengan melakunya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ahli Madinah, yang mana mereka kata sejarahnya sampai 120 tahun mereka berada di dalam peperangan. Masing-masing perang tak boleh salah sikit berlakunya peperangan, tapi dengan sebab hijrah dapat mengubahkan mereka daripada pernah peperangan, mereka dapat menjadi persaudaraan. Dan juga dengan hijrah juga dapat menyucikan akhlak-akhlak buruk, akhlak-akhlak kebinatangan, akhlak-akhlak yang tercela kepada akhlak mulia. Itu adalah peranan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat mengumpulkan beberapa perkara yang saya cuba sebut itu tadi. Para hadirin sidang Jumaat yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua perubahan tersebut adalah berdasar kepada niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaulah hijrah itu bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, mungkin perubahan tidak terjadi. Berlakunya perubahan daripada masyarakat jahiliah kepada masyarakat Islam adalah kerana sucinya niat Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, adalah hijrah mereka adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh hadis Umar, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Itu tengok jelas bagi kita bahawasanya segala amalan terhentinya di atas niat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas dan menjaya dan menghasilkan amalan itu terhenti di atas niat. Sebagaimana siapa yang hijrah kerana Allah SWT, hijrah kerana Rasulullah, maka Nabi kata hijrah ia adalah kerana Allah dan Rasul. Tapi ada sebaliknya, kalaulah hijrah kerana dunia, untuk menghasilkan dunia, untuk mendapatkan orang yang dia cinta, maka dia juga akan menghasilkan. Oleh itu, para hadirin sidang Jumaat yang dihormati oleh Allah, hijrah adalah satu perkara yang penting. Munasabah yang dengan kita berada di tahun baru, berada di dalam Muharram,
tahun baru 1445 ini, cuba kita memperubahkan diri kita, menghijrahkan diri kita bersama supaya kita jadi seorang hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin sidang jemaat, sebab dan tujuan hijrah. Ada satu-satu sebab. Tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hijrah. Hijrah kerana ada satu sebab. Di antaranya sebab tekennya seteru, iaitu orang kafir Quraisy cuba menyakiti Rasulullah dan para sahabatnya dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara sebab yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Dan di antara lagi sebab yang Rasulullah hijrah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah buat perjanjian bai'ah Aqabah yang kedua dengan ahli Madinah, 75 orang kata ahli sejarahnya. Pada malam yang berada di Mina, di Aqabah itu, di situ Rasulullah berjanji dengan mereka bahawa di antaranya menunjukkan bahawasanya Rasulullah cinta dan akan hijrahnya ke sana. Di antara sebabnya lagi adalah penting dalam masalah dakwah al-Islamiyah. Kerana di Mekah dakwah Rasulullah cuma tersekat, dikawal, dimusuhi oleh musuh Allah SWT. Maka dengan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana Rasulullah dapat menyebarkan dakwah Islamiyah di sana. Dan juga yang paling penting sekali, hijrah Rasulullah dan para sahabat ke Madinah adalah kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin sidang jemaat, tidak akan hasil hijrah mereka dengan memerlukan beberapa perkara, di antaranya satu, nak hijrah kena ada persiapan. Persiapan adalah penting. Sebagaimana Rasulullah sebelum ada hijrah, Rasulullah pernah buat persiapan. Rasulullah cuba hantar bui galakkan, bahkan diwajibkan supaya orang Islam hijrah pergi ke sana. Itu adalah satu cara penyusunan Rasulullah, cara persiapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah. Rasulullah sipar buat persediaan supaya Abu Bakar buat persediaan dengan unta dan bekalan dan sebagainya. Itu orang panggil dalam langkah hijrah. Satunya kena ada persiapan. Yang kedua, dalam hijrah juga memerlukan kepada pengorbanan. Tidak hasil, tidak berjaya dengan hijrah, mereka kena bersama dengan pengorbanan. Iaitu sia-sia, sama ada sia-sia wela, pengorbanan diri, pengorbanan harta, pengorbanan masa. Maka itulah akan hasilnya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya lagi yang memerlukan kepada kekuatan dan keyakinan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin sidang jemaat, saya cuba nak mengkisahkan satu cerita. Cuba kita menggambarkan bagaimanakah seorang sahabat Rasulullah yang dia dapat hijrah ke sana dengan buat persiapan, pengorbanan diri dia, harta dia dan masa dia, dan dengan keyakinannya. Di antara salah seorang sahabat Rasulullah yang bernamanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, iaitu seorang Mekah yang hijrah ke Iraq turut keluarga dia. Maka di sana berlakunya peperangan serendah daripada Rom pada Iraq, maka dia ditangkap. Ditangkap dan dia dijadi budak, sebagai budak jualan, budak jual beli. Boleh jual, pakai jual. Lepas tu pia puas pakai jual orang lain pula untuk kerja dan sebagainya. Itulah seorang sahabat yang bernamanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Bagaimanakah dia dalam masalah pengorbanan dia dalam hijrah? Suhaib, setelah mana dia lama jadi budak, oleh kerana kecergasan dia, kebijaksanaan dia, dia dimerdekakan.
Dan semasa dia berada di Mekah, dia cuba menghasilkan hasilan dengan perniagaan. Maka dia hingga sampai jadi seorang hartawan, orang yang banyak harta, nego laku, jadi tokoh besar berada di Mekah. Setelah mana di situ, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan, maka dia memeluk Islam. Dia adalah salah seorang daripada awalan, daripada 30 orang sahabat awal, maka termasuknya Suhaib bin Sinan yang masuk Islam awalnya. Maka dia cuba mengislamkan bersama Rasulullah. Duduk dengan Rasulullah, akhirnya mereka ditinas, dibuat nyanyi sebagaimana seorang sahabat yang masuk Islam sekali bersama Suhaib, iaitunya Ammar bin Yasir. Nah, bagaimana sejarah Ammar, iaitu dibakar di atas bara api, nah dilayu api bawah. Itu nak yang kata uji iman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Suhaib ni, setelah mana dia bercita-cita untuk hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Tapi dengan penyusunan Rasulullah, dia tidak boleh pergi sekali. Akhirnya Rasulullah hijrah bersama dengan Abu Bakar. Setelah pada itu, dia cuba nak mengikuti Rasulullah, hijrah ke Madinah. Sedangkan dia mempunyai harta, mempunyai kedai, mempunyai banyak bagai-bagai yang berada di Mekah. Tapi dia sanggup tinggal. Sanggup tinggal kerana nak junjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia ikuti hijrah bersama. Pada satu malam, akhirnya dia, apabila orang Mekah tahu kata dia tu hijrah, orang cuba nak igat dia, hamak dia nak igat. Siapa kepunnya boleh temu dengan dia. Nah, akhirnya ceritanya panjang dan hingga siapa nak bunuh mari. Nah, akhirnya buat tawaran Suhaib kepada dengan orang-orang musyrikin Mekah kata gini. Nah, kerana orang musyrikin Mekah kata, "Hei Suhaib, aku tak benar munggi kerana mung mari duduk Mekah dengan 10 jari. Apabila mung duduk Mekah, mung dapat hasil, dapat nego banyak harta, di antara harta pun aku mung nak pergi ni aku tak benar." Hingga siapa Suhaib sanggup beri tawaran dengan harta yang dia ada tu semua adalah dia jom beri kepada orang musyrikin Mekah, asalkan dia dapat hijrah bersama mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia hijrah. Jalan lagi, sapanya di Kuba, berjumpanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila sapa di situ, nah Rasulullah kata, "Rabihal bai'u ya Aba Yahya." 3 kali Rasulullah sebut. Nah, apa yang maksudnya? Rasulullah kata, "Mun nego labo dah. Hei Abu Yahya. Hei Abu Yahya, mun nego labo. Jualanmu adalah labo. Hari ni mu mari adalah mu labo." Sedangkan kalau kita tengok harta dirapah, harta diserah pada orang kafir. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata labo. Tak serupa pengukuran kita dengan pengukuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sama. Kalau pengukuran kita, orang adalah rugi dan habis. Tapi Rasulullah kata, "Rabihal bai'u ya Aba Yahya." Mung nego labo. Itu nak yang kata, nah, kiraan di sisi Allah Subhanahu Taala tidak sama kiraan di sisi kita yang berada di hari ini. Oleh itu, selepas pada itu turunnya ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad." Maksudnya, dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dan Allah amat belas kasihannya kepada hamba-hambanya. Oleh itu, para hadirin sidang Jumaat, itulah pengorbanan sama ada jiwa, harta dan masa seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicontoh, yang saya cuba tunjuk contoh saat ni, sehingga dia ni adalah salah seorang yang suka derma, suka beri makan, sehingga Umar kelola dengan Suhaib kata, "Hei Suhaib, aku nampak mung ni nampak telajak dah.
Hingga sampai bazir harta, nampak lajak belanja harta ni lebih-lebih belanja harta. Karena Suhaib ni suka belanja harta. Nampak lebih-lebih ni. Nah, belanja semua. Umar cuba kelola. Nah, bui teguran kepada Suhaib sana. Lalu Suhaib menjawab katanya, aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum man at'at ta'am, iaitu sebaik-baik kamu mereka yang suka memberi makan kepada orang lain. Dengan sikit ucapan Rasulullah, Suhaib ni dapat tanya dalam jiwa dia. Nah, sehingga dia tak sayang lagi harta yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada dia, dia sanggup korbankan kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul 'alim. Astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا أيها المسلمون اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين من الكافرين والمنافقين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.